orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Clear? Alhamdulillah. Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Jadi mula-mula sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis ilmu walaupun dalam norma yang baru ni akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardh binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rahsanna bi'izzati wal jabarut wa aqtasamna birabbil malakut alladzi la yamut. Isrif 'anna al-'azab wal waba wal bala wal ghala wal mihan wasyarrata wa sayyi'al asqam innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat lagi bersama-sama walaupun kalau kita lihat dalam status masing-masing tu ada yang ada di Pasimas, di Kelantan, ada yang ada di Subang, ada yang di Kuantan, di Temerloh pun ada. Jadi sebenarnya lokasi ni bukan satu penghalang untuk kita sama-sama mencari keredaan Allah SWT. Ya, terutama dengan mencari redha Allah ni dengan cara kita menuntut ilmu. Ya. Jadi saya mengucapkan tahniahlah kepada pengurusan Universiti Masjid, ya, Tuan Syed Syamil kita dan seluruh penuntut setia, ya, Tafaqquh Fiddin, ya, 1 dan 2. Kerana walaupun banyak orang kata tadi, kerana walaupun norma baru ni, tapi kita orang kata tadi bersama-sama belajar untuk kita meneruskan kuliah kita, ya, walaupun dalam suasana orang kata tadi melalui alam maya, ya, di ke udara. Apapun kita kena membiasakan dengan budaya yang baru dan janganlah benda perkara-perkara begini boleh menghalang kita daripada kita sentiasa mengupgradekan ilmu yang ada pada diri kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan menyambung, ya, iaitu perkara yang berkaitan dengan suluh, ya, suluh. Ya, suluh ni adalah perdamaian, ya.
Jadi pendamaian seperti mana yang saya sebut tadi adalah sesuatu yang amat dituntut dalam agama kita. Ya. Malah ada hadis menceritakan bahawa pendamaian ni kedudukannya lebih besar daripada pernah Rasulullah SAW memberitahu pada sahabat, tidakkah engkau nak aku tunjukkan ada amalan yang lebih besar daripada kamu sembahyang, lebih besar daripada kamu berpuasa? Yang lalu sahabat berkata, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, kamu mendamaikan dua golongan yang bertelingkah. Nak mendamaikan orang bertelingkah ni adalah satu benda yang mulia. Jangan kita pula menyebabkan orang bertelingkah. Ini tak boleh. Tapi kitalah yang menjadi pendamai kepada golongan yang bertelingkah. Jadi ini adalah satu benda yang harus dimainkan oleh semua orang. Ya. Apatah lagi dalam suasana politik yang saya sebutkan dalam kuliah kita pada minggu yang lalu. Hari ini kalau kita tengok orang yang nak mencetuskan bibit-bibit perpecahan terlalu ramai. Kita boleh tengok dalam grup. Ya. Jadi kalau kita rasakan apa yang kita terima daripada grup itu boleh mengguriskan hati orang lain, boleh memecah belahkan hubungan silaturahim antara sesatu sama lain, maka eloklah kita jangan sebarkan. Kita senyap ataupun lebih baik kalau kita nak tahu pun kita baca sendiri. Sebab kadang-kadang bila kita sebarkan sesuatu perkara, dia boleh menimbulkan suasana yang tidak baik. Bukan pada saudara-saudari, tuan-tuan, puan, termasuk pada diri saya sendiri sebenarnya. Saya kata tu bukanlah pada tuan-tuan, pada diri saya sendiri. Jadi ini adalah benda yang harus kalau dimainkan oleh semua orang. Jadi kalau bayangkan kalau satu Malaysia ni, kita semua memainkan peranan mendamaikan antara orang yang susah, orang-orang yang bertelingkah, orang yang berselisih pendapat. Jadi sudah tentulah negara kita ni akan jadi aman damai. Kita hidup dalam suasana yang penuh kasih sayang, sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Jadi hari ini kita lihat muka surat 1423 iaitu jenis kontrak pendamaian. Jadi seperti mana yang saya sebut pada minggu lepas, bahawa bila kita engage, bila kita lantik seseorang untuk mendamaikan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita ataupun kehidupan masyarakat sekeliling kita, maka kita mestilah maknanya mematuhi kontrak perdamaian. Ada kontrak perdamaian yang dibolehkan dalam agama kita, ada kontrak perdamaian yang diharamkan dalam agama. Ini perkara yang akan kita sama-sama lihat dan sama-sama kita bincangkan sebentar lagi, insya-Allah. Jenis kontrak perdamaian, menurut syarak terdapat pelbagai bentuk perdamaian. Jadi perdamaian banyak dalam agama kita, bukan perdamaian dalam bab nikah kahwin, tak. Yang malah pada aspek ataupun pada ruang lingkup yang lebih besar yang berkaitan dengan negara pun juga berlaku perdamaian. Yang pertama dinyatakan disebut ialah antara jenis kontrak perdamaian. Yang pertama ialah perdamaian antara negara Islam dan bukan negara Islam. Ya. Jadi maknanya hari ini kita tengok ya, dengan jelas ya, berapa keanggotaan OIC. Tak? Lebih kurang dalam 60 lebih. Jadi negara-negara dunia yang lain pun banyak. Ya. Jadi negara OIC 60 lebih. Kemudian kita lihat bagaimana suasana negara-negara Islam hari ini yang bergolak. Ya. Kita lihat bagaimana Arab Saudi sendiri dengan Yaman. Ya. Kemudian kita lihat di Yaman sendiri. Kemudian kita tengok di Syria, di Iraq, di Libya, di Iran, ya, dan bermacam-macam lagi lah negara-negara Islam sama ada di Timur Tengah ataupun di Asia ni mengalami pergolakan. Dan kadang ada kalanya pergolakan ini melibatkan negara-negara yang bukan Islam. Jadi benda ini adalah disyarakkan dalam agama kita. Jadi kalau dilihat, dikata yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Dan jika pihak musuh cenderung kepada perdamaian. Ya. Jika pihak musuh cenderung kepada perdamaian. Jadi kalau kita tengok ya, kalau di Palestin ya, berlaku
perkelahian antara pejuang-pejuang Palestin dengan puak Yahudi. Hari ni kalau kita tengok bagaimana mereka begitu rakus menyerang orang-orang Palestin, sehingga kan orang kata tadi Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri memerintahkan supaya kita, bila kita kunut nazilah pada hari Jumaat itu, bukan semata-mata kita mendoakan tentang dipelihara daripada COVID-19 ni, tapi Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang dia minta supaya kita kunut nazilah juga mendoakan mudah-mudahan suasana ketegangan yang berlaku di Palestin ini akan ada jalan penyelesaian. Jadi ini apa yang terlihat pada hari ini. Maknanya bagaimana orang-orang Yahudi ni ataupun orang-orang kufar, orang kafir ni, dia kalau dia menyerang kita, maka dia akan buat. Kemudian bila dia hampir kalah, bila dia hampir tewas, mulalah dia nak buat perdamaian. Ataupun perkara yang boleh menguntungkan diri dia, maka dia akan buat perdamaian. Tetapi perdamaian itu, walaupun mereka melakukan begitu, agama kita mengajar kita bahawa bila ada orang kafir, musuh cenderung kepada perdamaian, maka cenderungkanlah juga wahai Muhammad kepada perdamaian dan bertawakallah kepada Allah. Inilah yang dikatakan Islam itu dinus salim, agama yang sejahtera. Assalamualaikum. Ini kalau orang melihat, kalau kita marah, memang marah. Benda lah ustaz kita ni, asyik-asyik kita je berlembut, dia orang kata. Allah kata di belakang tadi, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah. Macam kita lah berlaku perkelahian di kalangan kita. Tak. Kadang-kadang memang bukan kita pun yang salah. Tapi bila kita dah belajar ni, bila kita dah ni, maka kalau orang ajak tak apalah, tak payah balah lah, tak okay. Walaupun kesalahan itu bukan daripada kita, daripada dia, tapi agama kita menyuruh supaya kita ni berdamai. Wa tawakkal 'ala Allah, dan serahlah kepada Allah. Ini letaknya, bezanya antara seorang yang mukmin, seorang yang Islam, seorang yang beriman kepada Allah SWT. Bagaimana bila Allah perintah, dia akan patuh. Kemudian dia hanya berserah kepada Allah. Kerana apa? Kerana yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu memberikan kebaikan kepada kita. Yang ni payah. Inilah benda yang payah yang berlaku dalam kehidupan kita. Apa yang payah tu? Keyakinan. Jadi ini dalam suasana macam COVID-19 sekarang ni kan, kita tengok banyak orang yang terjejas. Kita tak apalah kan, orang yang pencen, orang yang kerja kerajaan dan sebagainya, kita masih ada lagi pendapatan, tapi bagi orang yang kena buang kerja dan sebagainya, maka memang susah untuk menerima segala, orang kata tadi, nak menerima ketentuan Allah SWT memang susah. Sebab tu Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta pertolongan kamu dengan sabar dan mendirikan solat, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Macam jadi begitulah dalam konteks ataupun dalam masalah perdamaian. Memang payah, terutama kalau kita rasa kita di pihak yang betul, kita berada di pihak yang benar. Memanglah kita dah beria berjuang, tiba-tiba senang je dia nak minta damai. Harta benda kita dah habis, dah dirosakkan, dah dimusnahkan, dihilangkan, maruah kita tercela. Senang-senang nak minta maaf. Contoh kita. Senang-senang nak berdamai. Tak, kita rasa begitu. Jadi, tapi Allah, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Quran, maka Allah kata, wa tawa fajnah laha, naklah kamu mayan itu, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah. Jadi ini adalah satu, orang kata tadi, message daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah dalam sejarah bagaimana pada tahun, tak silap saya, pada tahun 6 Hijrah. Pada tahun 6 Hijrah, Rasulullah SAW, Rasulullah ni dia bermimpi tak? Dia bermimpi bahawa dia ni dapat mengerjakan, dia tawaf dekat Mekah.
dia bermimpi dia dapat mengerjakan haji, riwayat. Kemudian Rasulullah ni excited, berkeinginan sangat menunaikan, rindunya dia ke Mekah. Jadi Rasulullah SAW pun bergegas mengajak para sahabat pergi ke Mekah untuk menunaikan haji pada tahun 6 Hijrah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini telah dapat dikesani oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Jadi ketika masa Rasulullah nak masuk ke Mekah tadi, jadi Rasulullah pun maknanya telah ditahan. Dan ketika itulah Rasulullah telah mengutuskan Uthman bin Affan, kalau tak silap saya, supaya mereka tadi menceritakan hasrat Rasulullah SAW tadi untuk menunaikan haji. Dan ketika itu telah berlaku tersebarnya berita yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW ni Saidina Uthman telah dibunuh oleh orang Quraisy. Maka ketika itu maka telah berlakulah bai'atul ridwan, maknanya berlaku satu persepakatan untuk membela kematian Uthman bin Affan. Dan perkara ini juga telah diketahui oleh orang Yahudi. Lalu ketika itu orang Yahudi dia mohon untuk mengadakan perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu berlakulah perdamaian di satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, maka kita akan biasanya kalau orang pergi dengan mana-mana package pun sekalipun, dia akan pergi ke Hudaybiyah. Dan di Hudaybiyah ni biasanya di samping dia minum air unta, minum susu unta, Kalau kadang-kadang ada rezeki dia pergi melawat muzium Mekah, Tapi dan last kali dia akan sampai ke satu masjid yang mana di situ dinamakan Masjid Hudaybiyah, Masjid baru tu tepi jalan tu, tapi di belakang tu kalau kita tengok ada batu-bata yang masih lagi, yang kata strukturnya masih ada, di belakang masjid yang telah dibina sekarang ni, iaitu Masjid Hudaybiyah. Orang Arab ni dia tak macam kita. Kalau kita tu mungkin kita pelihara ni lah tempat yang kata tadi pernah berlakunya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini menggariskan beberapa perkara. Antaranya ialah gencatan senjata antara orang Islam dengan orang Quraisy ini selama 10 tahun. Kemudian ketika itu Rasulullah tidak dibenarkan untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut, tapi Rasulullah dibenarkan untuk hadir pada tahun ke-7 Hijrah, tahun berikutnya, di mana Rasulullah hanya dibenarkan untuk berada di Mekah selama 3 hari. Jadi ini. Kemudian ketika itulah maknanya banyak sahabat-sahabat tidak berapa setuju dengan isi kandungan ini, sehingga kan maknanya, tapi Rasulullah SAW ni ma yang tipu anil hawa wa illa wahyu. Rasulullah ni maknanya dia tidak berkata melainkan sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada dia. Jadi Rasulullah bersetuju untuk menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Kesannya, dia sebut wa tawakkal ala Allah tadi, kesannya Islam semakin gagah. Bila berlaku begitu, orang seolah-olah secara tidak langsung orang Yahudi orang kafir Quraisy ini telah mula mengiktiraf Madinah sebagai sebuah negara Islam. Ini kan masa tu orang tak nampak, tapi Rasulullah SAW ni adalah sentiasa menyatakan sesuatu berdasarkan kepada wahyu. Dia sedar benda tu, jadi akhirnya pada tahun berikutnya dia dapat mengerjakan haji. Kemudian selepas itu berlakunya Fathul Mekah, pembukaan Mekah. Kemudian berlakunya di mana Rasulullah berjaya mengusir orang-orang Yahudi daripada Madinah. Kemudian banyak lagi hikmah-hikmah yang pada masa berlakunya perjanjian Hudaybiyah itu tidak dapat tidak dapat diketahui oleh para sahabat. Tapi selepas itu rupanya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang terbaik untuk umat Islam pada masa itu. Ini kalau kita melihat kepada perkara ini, maka kita akan lihat bagaimana peristiwa Hudaybiyah ini mengajar kita supaya kita mentaati segala suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan, saya nak pesan pada diri saya juga dan kepada yang ada pada mendengar kuliah kita ni, supaya kita ni dalam sesuatu perkara
yang kita lakukan, walaupun kadang-kadang kita mungkin rasa tidak berpuas hati, tetapi kita dapati di sana ada suruhan, larangan daripada Allah, maka kita buat. Kita lakukan dan kita yakin bahawa segala-galanya adalah perkara yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahawa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah satu benda yang kita tidak tahu, ya. Macam kita tengok dalam Al-Quran, Allah kata kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Macam dikatakan bahawa Allah fardukan kepada kamu, wajibkan kepada kamu berjihad, berperang pada jalan Allah, ya. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan perkara itu kamu tak suka. Ya. Boleh jadi Allah kata benda yang kamu tak suka itulah yang baik untuk kamu. Boleh jadi benda yang kamu sukalah satu benda yang tak baik untuk kamu. Kita tak tahu, Allah lebih mengetahui. Jadi ini apa yang telah berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW sendiri, iaitu Rasulullah bersedia untuk berdamai dengan pihak Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua ialah pendamaian di antara pihak yang benar dan pihak yang memberontak di kalangan umat Islam. Ini pemberontak buruk. Nah, jadi dalam negara Islam kadang-kadang ada orang yang menentang. Ini banyak berlaku zaman Khalifah Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, sampailah ke hari. Ya. Jadi ada pendamaian pihak yang benar dan pihak yang memberontak di kalangan umat Islam. Ya, maknanya berkelahi, tak setuju dengan pemerintah, memberontak. Jadi kerajaan, macam kita ingat, kalau tuan-tuan ingat peristiwa di mana yang baru ni, di Lahad. Kalau ini mungkin perkara ni sepatutnya maknanya saya tak boleh nak tu, takut dia memberi nilai sensitif pada masyarakat. Tapi saya nak cerita bahawa contohnya Lahad Datu ke mana-mana orang memberontak di Iraq, bagaimana dulu Saddam, orang rakyat dia memberontak, ya. Bagaimana Muammar Gaddafi, rakyat Libya memberontak, bagaimana di negara-negara lain. Kalau Syria hari ni tengok, ya, bagaimana sampai hancur negara Syria yang begitu cantik tu, hancur lebih, ya, kerana memberontak kepada Assad dan sebagainya, ya. Begitu juga di Yaman, ya, kalau kita tengok, begitu juga dulu pernah berlaku di negara-negara lain, di Mesir sampai jatuhnya Husni Mubarak dan sebagainya. Dan kita rakyat Malaysia ni bersyukur sangat. Kita di Malaysia ni bersyukur sangat, rakyat kita adalah rakyat yang begitu, orang kata tadi, berhati-hati dalam maknanya perkara. Walaupun kita berkelahi, berbeza pandangan, adanya perhimpunan ni seperti Bersih dulu, kemudian ISAT dan sebagainya, tapi kita buat dalam keadaan yang aman. Tak protes tapi aman. Tapi ini cerita tentang pihak benar dan pihak tak benar. Yang memberontak ni maknanya besar lah, ya. Kita protes, dia ni memberontak. Jadi sekiranya berlaku golongan-golongan pemberontak ni dengan kerajaan, maka juga akan wujud perdamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ini negara Islam sesama negara. Dalam negara Islam, umat Islam sesama umat Islam pun mereka, ya, dan Allah kata, dan jika dua pihak daripada orang yang beriman, nampak, sesama Islam pun berkelahi. Ya, Ustaz, kenapa sesama Islam? Allah sebut dah. Ya? Maknanya Allah nak beritahu kita pada akhir zaman ini, dalam umat Muhammad ni, wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila ada dua orang yang beriman berkelahi dan berperang, iqtatalu, ya, mereka berperang, wa aslihu bainahuma. Kalau tengok orang berperang, ya, negara-negara Islam berperang, maka kita dituntut supaya mendamaikan dua pihak. Ini yang berlaku, ya. Apabila bagaimana, ya, Turki dan negara-negara Islam yang lain, ya, nak lihat bagaimana
di Syria, di negara lain yang bertolak, di Mesir dan sebagainya dulu. Jadi ini benda yang dibawa ke OIC, ya, dibawa ke mana-mana, dan inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Ya, dalam dunia Islam hari ini kita tengok, kadang-kadang perkelahian yang berlaku di kalangan umat Islam ni, di belakangnya ada golongan-golongan yang orang kata tadi meniupkan pemusuhan, kebencian, ya, sehingga kan orang Islam sesama Islam sanggup berbunuh. Sedangkan mereka ini di belakang sana, di belakang tabir itu adalah orang kafir. Ini yang takut kita di Malaysia, ya. Kita hari ni kalau tengok perpecahan yang berlaku dalam masyarakat umat Islam di Malaysia ni dah terlalu besar, ya. Sehingga kan maknanya kalau berlakulah orang kata tadi betul-betul benda ni, kalau kita tak sedar, kita tidak orang kata tadi mengikut hawa nafsu kita, maka golongan-golongan minoriti yang berada di Malaysia, terutama golongan-golongan kufar yang benci pada Islam ni, mereka akan menguasai negara. Sebab apa mereka menguasai negara? Sebab kita berpecah. Walaupun kita mempunyai majoriti 65% orang Islam di Malaysia ni, saya tak sebut orang Melayu, saya sebut orang Islam, ya. Maknanya kalau kita ni bersatu, ya, mereka tidak ada ruang untuk mengganggu gugat, politik kita. Tuan-tuan tengok bagaimana 22 bulan. Minta maaf lah kalau saya cakap ni sebagai seorang, orang kata tadi, Ustaz Ingat pun cakap politik. Bukan, saya tak cakap. Sebab saya tengok dalam 22 bulan mereka memerintah, bagaimana banyaknya orang yang menghina Islam. Mereka berani menghina Islam, ya. Bagaimana mereka begitu berani mencetuskan perkara-perkara yang sensitif di kalangan kita. Tengok sekarang ni, ya, dah setahun merintah ni, saya nampak tak ada benda-benda yang boleh menggurih perasaan umat Islam tu telah ditimbulkan oleh puak-puak kafir, ya. Jadi itu pentingnya kita ni bersatu, ya. Tapi kalau berlaku, maka kita janganlah jadi golongan yang menjadi batu api kepada umat Islam. Ingat tuan-tuan, kita jangan jadi batu api kepada umat Islam, sesama umat Islam. Kita mesti mendamaikan di kalangan kita yang bertelingkah. Ini adalah suruhan agama, ya. Walaupun agama menyebut dalam bab ini dikatakan bahawa ta'ifatan ni, dia dua kumpulan ni, maksudnya macam berperang, ya. Memberontak, buat golongan-golongan yang buat yang berlaku pada zaman dulu, zaman Rasulullah sendiri dah berlaku, ya, pada zaman pemerintahan Ali, ya, bagaimana wujudnya perang Siffin dan sebagainya. Tapi kita tak boleh menilai mereka ni sebagai pemberontak, orang yang melawan, ya, kerana mereka adalah sahabat Rasulullah. Mereka adalah golongan-golongan yang dipilih, golongan-golongan yang diberi gembira untuk memasuki syurga tanpa hisab. Yang kita kena menerima bahawa perkara ini adalah satu yang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah SWT, dan kita bertawakuf, yang berhenti daripada kita menghina. Ini pun satu benda yang saya nak cuba ingatkan diri saya dan semua yang mendengar ni, ya. Kita jangan kita mengatakan mereka ni golongan-golongan apa ni, Saidina Ali buat apa, lawan Saidina Ali buat apa, ni Aisyah bersama kumpulan. Jangan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ustaz, kita buat apa? Kita tawakuf, kita dengar, kita tidak dapat. Jangan membuat apa-apa pula. Sebab kita tidak mengetahui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ya, mana kita sekadar mengetahui tanpa kita membuat ulasan, tanpa kita menuduh ataupun kita membuat spekulasi pula kepada orang-orang ataupun golongan-golongan sahabat ni, ya, para sahabat. Jangan kita buat apa-apa, kita bertawakuf, berhenti, ya. Sekadar itu, tanpa kita membuat judge, kita membuat hukuman pada kumpulan-kumpulan. Jadi tapi kumpulan-kumpulan yang ini memang ada dalam agama kita yang Rasulullah sebut, ya. Ini Allah sebut ni. Jadi bila Allah sebut, maknanya benda ni akan ada hukum hakamnya. Bila ada hukum hakam, maka dia akan berterusan sampai bila? Sampai hari kiamat akan ada perkelahian di kalangan orang yang beriman. Akan ada sampai hari kiamat, ya. Dia macam saya cerita minggu lepas jugalah, macam dalam konteks orang kata tadi orang miskin, fakir ni, usah kita nak buat lah, usahlah kita nak kata kita nak basmi sampai tak ada. Sebab Allah sebut, ya. Mungkin hari ni dia kaya, tapi hari esok dia miskin. Tak, mungkin hari ni dia miskin, hari esok dia kaya. Sebab tu kalau kita tengok, bila kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Bila?
orang ini bayar awal-awal bulan Ramadan. Tak apalah, dibolehkan. Tapi waktu yang wajib kita membayar zakat fitrah ialah pada malam hari raya sampai takbir. Imam mengangkat takbir. Sebab apa? Sebab boleh jadi masa Ramadan tu ada orang tu dia kaya. Ya? Jadi dia senang. Jadi dia pun maknanya. Tapi boleh jadi lepas tu tiba-tiba dia bankrupt. Hari malam raya dia bankrupt. Hari terakhir 29 Ramadan, tiba-tiba rumah dia terbakar, harta benda dia habis. Dia jadi miskin. Miskin, fakir langsung. Rumah terbakar, tak ada benda. Ya, duit-duit dalam bank dia keluarkan, kemudian letak dalam rumah, tiba-tiba rumah dia terbakar. Duit tak ada, aset tak ada, apa semua tak ada. Jadi dia jadi miskin malam raya, maka dia tetap layak mendapat zakat fitrah. Ini agama kita. Sebab tu orang kata, sebab apa zakat fitrah tak wajib awal Ramadan? Sebab sebulan tu macam-macam benda boleh tak. Jadi kalau fakir miskin tetap ada sampai hari kiamat. Begitu juga orang Islam yang bertelingkah ni tetap ada sampai bila-bila. Tapi apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita ialah memberikan, berusaha untuk mendamaikan golongan itu. Jadi kalau ada orang yang berkelahi tentang masalah-masalah politik, masalah-masalah yang boleh menjejaskan apa semua sekali, maka kita cuba damaikan mereka. Jangan kita jadi batu api. Ya. Yang ketiga, perdamaian antara suami isteri. Ketika berlaku perselisihan, maklumlah sekarang ni tak, mula-mula kahwin sayang, cinta, kentut peluang. Tak. Tapi lama-lama kahwin macam-macam lah. Awak ni cerewet lah, awak ni kuat beletih lah. Ya. Awak ni busuk lah, awak ni dah kereput lah, apa semua. Minta maaf lah kan. Cakap ni menggores perasaan, tak ada niat siapa-siapa pun. Tapi benda ni berlaku dalam rumah tangga. Ya. Jadi sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Bukan nak menyanyi. Tapi nak cerita bahawa masyarakat kita sudah maknanya perkara yang telah berlaku dalam masyarakat kita telah berlaku daripada dulu lagi. Tak. Maknanya akan berlaku setiap masa perkelahian antara suami isteri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita juga kalau berlaku perselisihan suami isteri ni, maka kita kena bantu untuk damaikan dan jangan kita bantu untuk bercerai terlebih dahulu. Bercerai adalah untuk kita menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Ya. Jika seorang perempuan bimbang akan timbul daripada suaminya pengabaian kepada dirinya dan haknya sebagai isteri. Orang perempuan bimbang. Tak. Orang perempuan takut. Yelah orang lelaki senang dia je. Tak. Itu yang banyak berlaku perselisihan. Banyak berlaku pengabaian kepada isteri. Sebab apa? Maknanya berlaku perkara-perkara yang dalam rumah tangga ni isteri dah bimbang. Apatah lagi kalau dia tak bekerja, ustaz saya ni tak bekerja, suami saya ni buat hair pula, macam mana. Tak. Jadi nak mikir, nak bercerai sekarang, cerai di tangan suami. Nak fikir tentang kuluk sekarang, nak beri tebus talak benda. Ya. Kadang-kadang suami ni maknanya orang kata tadi segala-galanya pada dia. Tak. Jadi kalau nak berceraikan ustaz payah hukum, dah begini dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau bercerai sekarang nak pergi dalam mana rumah ni dia. Pula kalau kita tak tahu tentang tuntutan harta pencarian dan sebagainya. Jadi orang perempuan, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'rada. Jika perempuan bimbang akan timbul daripada suaminya pengabaian kepada dirinya dan haknya sebagai isteri, atau bimbang suaminya berpaling dan tidak melayaninya. Perempuan bimbang. Dibiarlah, tak layan. Ya. Maka tidak salah bagi suami isteri itu membuat pendamaian di antara mereka. Berkelahi. Ya. Kemudian muka tak beri nafkah dah. Ini banyak. Sebab tu maknanya agama kita dia suruh.
supaya bagi golongan-golongan kumpulan-kumpulan yang orang kata berkelahi ni, maka hendaklah kita orang kata tadi cuba damaikan dia. Cari jalan penyelesaian yang boleh menyebabkan kita ni dapat mendamaikan satu golongan yang besar. Bayangkan orang yang dah berkelahi, yang nak bercerai dengan sebab kita, maka rumah tangga dia selamat. Ya? Jadi keluarga dia tidak berpecah belah. Yang kadang-kadang mungkin perpecahan ini yang paling besarnya ialah anak-anak lah. Kesannya kepada anak-anak ni lebih besar daripada suami isteri. Kadang-kadang anak akan kehilangan kasih sayang daripada kedua ibu bapa. Ya? Maknanya anak-anak kadang-kadang menjadi apa orang kata tadi, drop ataupun dia down. Saya pernah menghadapi suasana ataupun mendamaikan orang begini. Bagaimana anak yang begitu cerdik, yang begitu excellent dalam pelajaran, jatuh mendadak. Ya? Anak yang merupakan target kepada sekolah, akhirnya mendapat keputusan yang teruk. Walaupun masih lagi orang kata dia tidaklah gagal, tidaklah, tetapi teruk. Anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik akhirnya lari daripada rumah. Anak-anak yang mempunyai potensi yang baik akhirnya terlibat dengan gejala-gejala sosial, ya, pelagian dadak dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang memberi kesan. Sebab tu agama ni dia suruh kita supaya kita mendamaikan golongan-golongan yang ataupun suami isteri yang nak bercerai, kita kena damaikan mereka. Supaya mereka ni adalah orang yang terselamat daripada segala perkara yang tidak diingini dalam agama. Ini satu benda yang orang kata tadi, kadang-kadang kita hari ni tak, mungkin kita kata, ustaz malas lah nak kacau rumah tangga orang, tak. Tapi kalau dia minta kita bukan kacau. Tapi kalau dia minta, jangan mengada-ngada pula. Ya, dengar cerita sebelah tu terus datang ke rumah. Kau bersetuju nak jadi pendamai antara awak. Lah, orang pun tak tahu. Ya. Ini maksudnya kalau kita ni, contohnya orang minta kita damai. Ya. Kadang-kadang bila orang minta ni, kita tak nak lah, malah campur urusan orang. Tak. Mungkin orang beritahu kita tu mungkin kerana orang percaya kat kita. Ya. Saya pernah yang saya cerita, kalau tuan-tuan perempuan semua ingat. Tak. Kalau dulu, maknanya bila jadi rektor ni payah sikit lah. Tapi kalau dulu, ya, balik lambat pejabat tu, kadang-kadang petang tu ada orang janji, ustaz boleh tak saya datang pejabat dengan isteri saya. Kenapa pula? Rupanya berkelahi. Ya. Jadi berkelahi sama suami isteri. Jadi kita ni semua salah juga. Tapi bila orang datang tadi, tapi bila kita follow up, alhamdulillah ustaz, macam mana ni suami? Oh sayang dah. Ya. Jadi macam-macam benda-benda yang berlaku dalam kehidupan ni. Tapi kadang-kadang bila kita berjaya mendamaikan orang ni, jadi dia memberi satu kepuasan pada kita. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan usaha yang kita lakukan tadi, ingat kita jangan perasan pula. Ya. Sebenarnya kita ni sebagai asbab, penyebab saja. Sebenarnya yang memberikan ni perkara itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba, kadang-kadang orang pun ada minta, ustaz tolong dok semai hajat kepada anak saya, ya, berkelahi dengan suami isteri. Ada juga kita cubalah, ya, semai hajat, berdoa dan sebagainya. Jangan suruh puasa sudah. Yang puasa sendiri. Letih lah kalau keluarga dia berkelahi, kita pula kena puasa, ya. Jangan biasa sendiri. Tapi nak doa, nak apa tu boleh, ya. Jadi ini orang kata tadi, kadang-kadang kita kena berusaha untuk membantu, ya. Tapi jangan lebih-lebih, maksud saya lebih-lebih tadi, jangan kita pula yang jadi akhirnya punca kepada masalah ni menjadi lebih kronik, insya-Allah, ya. Yang keempat ialah perdamaian antara dua pihak yang bertelagah mengenai perkara yang tidak membabitkan harta dan mereka bukan golongan yang membantu. Mana ini bukan yang membabitkan harta. Mungkin disebabkan oleh hak-hak je, awak terambil apa semua sekali barang, ataupun mungkin ada golongan menjatuhkan maruah. Dia tidak berkait dengan harta. Ya. Apa contohnya? Dia kata daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah menceritakan anna ahla Ubain iktatalu hatta taramu bil hijarah fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizalika faqala izhabu bina nuslihu bainahum. Ya. Kisah bahawa dia kata penduduk Kubat telah bergaduh sesama sendiri. Kadang-kadang kita dekat kampung gaduh.
ada KRT bergaduh dengan jawatan kuasa masjid. Laku. Ya. Ada malah di Kuantan ni. Ada tempat yang saya tahu. Ya. Sebab saya pun antara orang yang dijemput untuk bertanya pandangan tentang masalah ni. Berkelahi antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Jadi bergaduhlah antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Kemudian dikata Ahlul Quba ni, mereka tu berkelahi sehingga dah mula membaling-baling batu. Ni. Dia dah mula dah start nak ganas tu. Ya. Tengok orang baling batu berlebuk dah, lempar kena darah, balas pula. Ambil lastik pula, dah mula dah. Ya. Lalu Rasulullah diberitahu mengenai kejadian itu, baginda bersabda, marilah kita pergi mendamaikan di antara mereka. Dan ketika itu kalau kita lihat ya, dalam satu cerita yang lain, dalam hadis yang lain, bagaimana Rasulullah SAW kata kat Bilal, wahai Bilal, bila aku dengar ada orang Ahlul Quba ni berkelahi sama sendiri. Kalau masuk waktu bukan azan. Rasulullah kata ke Bilal. Dan ketika itu kamu mintalah supaya Sayyidina Abu Bakar untuk mengimamkan kamu semua. Maknanya nak cerita pada kita bagaimana perhatian Rasulullah untuk mendamaikan Ahlul Quba ni sehingga Rasulullah sanggup meninggalkan Masjid Nabawi. Ya, mula-mula kita tahu bahawa Rasulullah ni dia pergi ke setiap hari Sabtu ke Masjid Quba ni. Ya, jadi kadang-kadang tanya macam mana, ada kelahi lagi, sikit-sikit ada lagi. Kemudian bersangatan dah mereka ni pergi sampai lempar-lempar batu dah. Yang saya cuba melihat dalam kitab sirah untuk mengetahui punca perkelahian ni, saya tak jumpa lagi. Mungkinlah kalau ada rezeki saya jumpa, saya beritahu balik. Ya. Ahlul Quba ni berkelahi sampai lempar batu. Rasulullah kata kepada Bilal, bila masuk waktu engkau azan lah. Dan kalau ni kamu mintalah Abu Bakar supaya mengimami masjid ataupun mengimami solat. Ya. Rasulullah tak ada. Maknanya nak cerita Rasulullah sanggup meninggalkan Masjid Nabawi, meninggalkan tempat tinggal dia demi untuk mendamaikan Ahlul Quba ataupun penduduk Quba. Jadi Masjid Quba ni masjid yang kita tahulah. Kalau kita pergi Mekah, antara destinasi bila kita pergi Madinah ni, Masjid Quba lah. Tak. Jadi ini nak cerita. Dan Quba ni adalah tempat pertama di mana Rasulullah SAW tiba dan Rasulullah membina Masjid Quba di situ. Jadi nak cerita pada kita, inilah yang disebut sebagai, orang kata tadi, kita berusaha mendamaikan golongan yang mula berkelahi. Ini banyak ya, kadang-kadang di sekolah ya, ada kumpulan-kumpulan anak-anak buik kita berkelahi, tak puas hati. Kadang-kadang berebut makwa pun berkelahi juga. Ya. Jadi berebut suami tu, apatah lagi ya. Tapi itu cerita dalam kumpulan yang ketiga ni. Ni hak kedua ni, berkelahi. Jiran sama jiran, ya, kadang-kadang tengok tak bertegur lama. Ya. Kita cuba damaikan. Bukan benda bila tak bertegur lama ni, Allah teloknya. Ya. Amala yadkhulul jannata qati', tak masuk syurga orang ya memutuskan silaturahim. Ya. Jadi ini adalah orang kata tadi amalan yang harus dilakukan oleh kita semua. Dan yang terakhir sekali sebelum kita masuk kepada sesi soal jawab. Syamil, kita nak masuk soal jawab ke tak ya hari ni? Assalamualaikum Syamil. Kita nak bersoal jawab ke tak ya? Soal jawab ada, tapi tulis saja ya. Tulis saja di pada email tu, saya akan baca dan saya akan jawab ya. Dan yang terakhir sekali ialah perdamaian dalam aspek muamalat yang membabitkan harta. Ada perdamaian yang memerlukan kita settle tetapi dia melibatkan harta. Melibatkan pampasan, melibatkan pinjaman, melibatkan hutang, melibatkan macam-macam. Ya, nanti kita akan tengok. Ini yang dimaksudkan oleh para fuqaha dalam tajuk ini, mereka menamakan sebagai suluh atau perdamaian. Jenis-jenis perdamaian lain akan dibincangkan dalam tajuk yang tersendiri, iaitu perdamaian dalam aspek muamalah. Apa dia aspek muamalat? Aspek muamalat ini ialah aspek yang melibatkan antara manusia dengan manusia. Itu secara umum. Dan yang paling utama sekali ialah perdamaian yang biasanya melibatkan soal-soal keuangan. Muamalat ini adalah soal-soal urusan-urusan yang berkaitan dengan keuangan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan hal ehwal ekonomi. Yang inilah yang kita nak sama-sama bincangkan dalam tajuk fiqh kita selama
PKP ni. Kalau ada kita habis, kita akan sambung tajuk selepas tu. Tapi muamalat, suluh ataupun perdamaian dalam masalah muamalat. Jadi perdamaian dalam yang berkaitan dengan muamalat ini, iaitu dia ada orang yang mendakwa dan ada orang yang tidak. Ya. Ini biasanya berlaku. Ya. Itu yang saya sebut kadang-kadang berlaku tuntutan harta. Ya. Kadang-kadang berlaku tuntutan harta, hutang. Ya. Dia kata, awak ni berhutang dengan kawan 1,000. Ayah awak dulu berhutang ke mana? Ada. Tak ada bukti. Dia dakwa. Tak. Ada pendakwaan yang dipersetujui oleh yang didakwa. Memang betul ada ayah dulu berhutang dengan awak 1,000. Ya. Tapi ayah kata 500 tu, awak kata bila ayah dah bagi ni, awak dah halal dah. Tapi kenapa minta 1,000 lagi? Kadang-kadang dia bilang. Tak apalah, kalau tak puas hati kita masuk mahkamah. Dia kata, ada tak? Cari lawyer dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada pendamaian yang berlaku, maknanya tak payahlah kita masuk cari lawyer pun bincang. Pendakwa cari lawyer, yang didakwa pun cari lawyer. Sama-sama cari lawyer, bumbang lawyer pun cari masalah hukum. Tak payahlah masuk mahkamah ni. Nanti malu ni apa. Jadi kita selesaikan di luar mahkamah. Jadi kadang-kadang ada yang melibatkan, maknanya yang disetujui. Setuju ni mana tak apa, betul lah. Memang ayah ada dulu hutang. Ya, anak-anak kena bayar memang. Dulu memang saya ada hutang. Jadi saya mengaku bahawa saya ada hutang dengan orang. Ya. Tapi kita tak payahlah masuk mahkamah. Kita settle. Ini biasa berlaku. Ya. Ada yang menafikan. Ya. Dia kata dia menafikan apa semua, dia berhutang apa semua, mau masuk mahkamah kemudian. Jadi semuanya ni ada hukum hakam yang dinyatakan oleh para ulama, para fuqaha, ahli-ahli fiqh yang berkaitan dengan pendamaian yang ada pendakwa, maknanya yang tidak yang melibatkan pengakuan, dan pendamaian yang bersama dengan penafian ni. Jadi hukumnya ada belakang. Ini nak cerita betapa sempurnanya ajaran Islam, sempurnanya agama kita. Jadi pendamaian dalam muamalat. Pendamaian kita ambil sikit saja, kemudian mungkin kita ambil sikit saja, kemudian nanti kita akan sambung. Saya ambil sikit saja. Pendamaian dalam muamalat mungkin berlaku antara dua pihak yang saling mendakwa, ataupun antara pihak pendakwa dan pihak yang tidak berkenaan. Dua ini membabitkan hukum yang berasal. Jadi maknanya pendamaian antara pendakwa dan yang didakwa. Ya. Jadi ini benda yang harus berlaku dalam masyarakat. Ini perkara yang kita harus tahu dalam masyarakat kita. Kadang-kadang apa yang kita lakukan tadi, ada benda yang kadang-kadang kita ingat kemudian rupanya dalam agama kita dia jadi salah, dosa, haram. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhal wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil batil. Jangan kamu makan harta salah seorang daripada kamu, antara kamu, ya, dengan cara yang salah. Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu nak makan harta orang ni tadi, kamu bawa dia kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas bil batil wa antum ta'lam. Supaya kamu bila bawa mahkamah, kamu pun tahu bahawa itu merupakan cara yang ni, sedangkan kita tahu. Contohnya saya cerita pada tuan-tuan masa saya buat PhD dulu. Ya, ada satu masjid. Ya, ada satu masjid di Malaysia ni, saya tak nak sebut di mana lah. Saya sebut dah rasanya. Tak apalah, saya tak nak sebut kali ni. Ya. Bagaimana ayah ni yang soleh, ya, dia telah mewakafkan satu tanah di tepi jalan. Ya. Jadi tanah ni telah diwakafkan dengan wakaf mulut. Ya. Wakaf mulut tidak ada dokumen, tu silap. Tapi tak apa, ini ketentuan Allah SWT. Kemudian bila ayah ni meninggal dunia, tanah yang ayah wakaf ni adalah bernilai tak ingat saya masa tu berjuta lah, ya. Tidaklah banyak juta, tapi sampailah angka juta tu. Ya.
Jadi tanah masjid, surah, bukan masjid, saya tak lupa, saya tak berapa ingat dah, tapi surah ataupun masjid, tapi rumah Allah SWT. Jadi bila ni, kemudian anak ni, mungkin yang susah dan sebagainya, ayah dah wakaf tanah. Tanah ni bernilai jutaan ringgit. Jadi kemudian anak ni dia cek pada geran masjid tadi, masih lagi terdapat nama ayah dia. Maknanya tanah ni dia tidak surrender, dia tak serah lagi pada Majlis Agama Islam. Jadi anak ni dengan menggunakan evidence, menggunakan kata tadi mahkamah, akhirnya anak ni dapat balik tanah tadi, dan wakaf ayah dia tadi habis. Sedangkan ayah ni maknanya ada golongan-golongan saksi-saksi yang menyatakan memang ayah dia itu serah. Ayah ni kaki masjid. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Kadang-kadang kalau kita ikut pada peraturan mahkamah, memanglah. Memang betul. Memang menanglah dia sebab ayah dia tidak ada mengatakan bukti, tidak ada peletakan, tidak ada surrender, tidak ada penyerahan, tidak ada surat yang wakaf, tak ada. Sekadar wakaf mulut. Sebab tu dalam agama kita, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtu. Kita ni dalam urusan, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, puan sekalian, dalam urusan dunia ni, yang Allah sebut dalam masalah hutang, bila kamu tadayantum bidainin ila ajalin musamma, bila kamu hutang untuk satu tempoh, faktubuh, maka kamu kena tulis. Kena tulis sebab sekarang ni macam-macam ada form, ada form, ada borang dan sebagainya, ada surat aku janji, ada surat surat jahit sumpah, cap jahit sumpah dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni hari ni penting sangat. Jadi hatta sekarang ni kalau kita tengok orang banyak ilmu pun, tapi kalau dia tak ada sikit pun orang takkan orang kata tadi, kalau orang yang tertentu dia tak akan lihat orang macam ni. Tak. Tapi kadang-kadang ilmu dia jauh lebih hebat daripada orang yang ada PhD, ada orang yang ada profesor. Tapi dunia hari ni nak ke CJ tadi. Jadi ini benda yang berlaku. Jadi yang harus semua kita ni ambil perhatian pada benda ni. Kalau kita ada nak wakaf sesuatu, maka beritahu. Kalau kita kata kita nak serahkan harta kita pada anak angkat kita, pada tahfiz dan sebagainya, kena beritahu. Jangan beritahu mulut. Anak-anak kita orang okey lah ustaz, tak apa je. Tapi tak, sebenarnya kadang-kadang anak-anak kita mungkin okey, tapi esok cucu-cucu kita, zuriat kita yang selain. Sebagai contoh, banyak juga lah benda-benda yang berlaku benda ni. Anak okey. Okey, tanah ni bagi pada abang yang sulung. Kamu tanah abang ni kita bagilah abang yang sulung. Sebab apa? Sebab kita ni semua, alhamdulillah, dulu abang sulung ni lah yang membesarkan kita. Abang sulung ni lah yang berkorban. Tak belajar tinggi sebab nak kita belajar tinggi. Dia sanggup berhenti sekolah, dia sanggup tak belajar tinggi. Sebab apa? Sebab nak menyekolahkan adik-adik. Jadi bila macam tu, jadi bila abang sulung ni, maknanya dapat tanah tadi, dia usaha, kemudian anak-anak dia pun dah berjaya, kemudian anak-anak adik-beradik yang lain ni pula yang tak bagus. Jadi bila mati dah, ayah ni mati dah, pokok saudara ni, dia mula tutup. Tanah tu sebenarnya tanah kongsi atau tak percaya, tengok gerai. Jangan tengok gerai, memang ya. Itu tanah arwah tok dia dulu. Arwah tok dia tak ada pun ceritakan, ayah pula tak tukar lagi nama tanah tu. Jadi dia kata, mana bukti yang katakan adik-beradik lain, pokok saudara ataupun adik-beradik ni mari serah tanah ni pada ayah awak. Mana ada bukti? Tak ada bukti. Mulut saja. Tak ada siapa bukti. Dia mula berkelahi. Jadi tanah 2 ekar berikabar ni terpaksa diagihkan ikut faraid. Jadi bila faraid, maknanya setiap anak yang tadi dapat bahagian. Jadi bila dapat bahagian, semua dah mati, maka anak-anak pula nak. Ni bahaya. Jadi sebab tu, maknanya yang saya selalu sebut pada tuan-tuan, perempuan, bila berlaku kematian tu, jangan kita lambat-lambatkan urusan harta pusaka. Sebab apa? Benda ni adalah benda yang akan bukan semata-mata berlaku pada kita, tapi dia esok akan turun pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita yang berhak untuk mendapat harta pusaka. Kita ni mungkin hari ni kita senang, tapi kita tak tahu adakah anak cucu cicit kita juga akan senang. Inilah benda yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan,
rasanya cukup sekadar itu. Kita tak boleh ambil banyak sebabnya kita nak, kalau kita baca semua nanti kita tak sempat untuk soal jawab sebab kita sejam saja ya. Jadi saya bukalah Ustaz bukalah ruangan untuk soal jawab. Saya harap kita kalau nak tanya pun boleh, tapi saya rasa lebih baik kita tulis pada mesej saya akan jawab ya. Okey, soalan yang pertama dia kata nak beritahu tentang pembahagian harta. Bolehkah tulis dalam surat di depan saksi, tak perlu pergi ke lawyer. Ni. Jadi kadang-kadang ya kita hari ni kalau kita rasa mungkin tulis surat. Nanti kalau kita kena juga pergi cari kalau boleh. Pengukuhannya ada pesuh jaya sumpah. Sebab hari esok orang kata, saya boleh buat surat gitu depan saksi. Usahkan begitu ya cikgu puan cikgu Salihah ni, cikgu Hajar Salihah, bukankan masalah tu. Hari ni masalah begini dia akan timbul bila tak ada pesuh jaya sumpah. Orang kata saya boleh tulis surat. Ya. Hari ni kalau ayah mengahwinkan anak dia, ya, ada kes yang ada ayah kahwinkan anak dia tapi ayah kata tak pergi pun mahkamah. Ayah dia kena sign. Ayah dia kata saya buat surat, saya telah mengahwinkan anak saya dengan si Fulan dengan si Fulana. Ya, pada masa sekian ni disaksikan oleh orang ni, tapi mahkamah tetap juga suruh dia renew balik. Buat pengesahan nikah di mahkamah. Kena buat juga. Sebab esok bila ayah ni mati, bila saksi ni mati, kemudian berlaku pula si pasangan suami tadi dapat anak, maka ketika itu macam manalah dia ni ya, kahwin mari ayah mengahwinkan nak buat pasport ni, mana buat IC anak ni, macam mana tak ada surat nikah. Jadi nak tahu kita kena orang kata tadi buat pengesahan kahwinan. Itu kalau kita kahwin. Jadi kalau kita buat pembahagian harta ni pun, kalau boleh di dunia ni, kita kan buat macam kita sebut dulu. Cari lawyer. Okey, ni rumah ni dapat ke abang Long, awak oleh kerana awak dah senang, awak pun dah ada rumah, berilah ke adik awak ni. Adik awak ni, dia tu. Okey, mak saya setuju. Tapi syarat mak tu lah pergi tukar pejabat tanah. Beri tanah ni kepada Angah. Contoh. Senang cerita. Buat hibah. Ya. Tapi beritahulah kepada Angah dan adik-adik lain selagi mana umur mak ada ni, mak duduklah sini. Contoh. Ini contoh lah yang saya pun sebut dalam masalah yang kita sebut dalam kita bila kita membahaskan tentang harta persatu yang lalu. Ya. Jadi kena pergi. Ada soalan lain lagi? Ya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ni? Tanya. Ada siapa nak tanya soalan? Kalau tidak tulis ke ataupun hantar kat mesej tu boleh. Hantar kat mesej. Saya baca yang Cikgu Salihah tadi ya. Dia kata ya, betul. dalam surat di depan saksi, depan saksi ya. Tapi saya tetap kata seelok-eloknya pergilah buat pesuh jaya sumpah ya. Kalau benda itu bernilai banyak lah ya. Ada soalan? Ada soalan tak? Okey, Ana Maria Saila ya, Ustaz perdamaian antara suami isteri perlu hitam putih ke? Tengok keadaan ya. Kalau rasa setakat kelahi begitu-gitu je kan. Kelahi sebab apa? Sebab abang ni keluar dengan perempuan dalam handphone dia ada gambar perempuan. Ya. Alah settle begitu je lah. Katakan nak pergi hitam putih, malu pula lawyer ni. Abang berjanji buat ya, kalau abang buat sekali lagi rumah ni tukar nama saya. Tak payahlah begitu kan. Mana tengok kes by kes lah. Tapi kalau besar ya, perdamaian katakan dia memang bercerai ya. Maknanya suami isteri ni bercerai. Sayang lagi, okey abang, kalau abang tak nak benda ni berlaku lagi, kita buat hitam. Ya, ni kadang-kadang tengok ya. Maksud saya tadi yang perdamaian suami isteri dia tengoklah ya. Case by case lah ya. Ada kes yang besar yang melibatkan orang kata tadi harta yang banyak ke ataupun sebagainya, tanggungjawab dan semua, maka dia kena. Tapi kalau kecil-kecil masalah yang cemburu, masalah kecil-kecil yang orang kata tadi boleh diselesaikan tanpa tu, eloklah diselesaikan dulu sesama suami isteri, kecuali jika berlaku orang kata tadi tak boleh nak settle. Kadang-kadang dia tak boleh settle ni masalah percampuran keluarga lah ya. Jadi kalau ada campur keluarga, maka selesailah
carilah pegawai suluh, ya. Jadi kalau katakan ustaz saya dah tak boleh dah ustaz, berbincang suami isteri tak boleh dah. Jadi saya kata pergilah, ya, buat aduan ke pejabat kadi. Jadi dia pun pergi pejabat kadi, ustaz apa ni, jumpa tuan kadi. Tuan kadi saya ni tak boleh dah, bukan apa, saya ni isteri. Walaupun saya bekerja, dia pun bekerja, tapi langsung nafkah anak tak beri langsung. Ya. Langsung tak ada apa ni, anak dia tak bercara langsung, ya. Tapi dia bercara ke sport ring kereta dia bercara ke orang kata tadi apa telefon dia, lepas tukar, kemudian dia bercara ke baju anak, minta baju sekolah, anak beri RM10, nak beli benda baju sekolah RM10, anak dalam 10. Contoh tekan lah. Jadi dia kata awak kerja, awak lah keluar duit, tanggungjawab suami. Tak tahan sangat berkelahi apa semua sekali, pergi jumpa mahkamah. Bila kita pergi aduan kepada pejabat agama akan hantar seorang pegawai suluh, panggil nasihat, ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah black and white juga. Ada catatan, ada record file dan sebagainya. Okey, saya pergi yang kedua, kemudian ada adik saya ada sikit harta, suami dah meninggal, anak-anak ada 2 perempuan, harta tak akan sepenuhnya didapati oleh suami. Apa buat? Kalau dia dah meninggal, maka anak tu dapat 1-2 orang anak, maka dapatlah 2/3, 1/3 tadi sama ada akan balik pada orang kata tadi anak keluarga, saudara dan sebagainya yang lelaki, maka maknanya tak ada arah lah, begitulah, ya. Jadi kalau sepatutnya apa perlu buat ni kalau sebab dia dah mati. Jadi kalau dia belum mati lagi, maka kalau kita ada anak perempuan, ya, katakan 1 orang, 2 orang, anak lelaki tak ada, confirm harta tu akan jatuh pada orang lain, maka yang saya cadangkan masa kita hidup ni, kita buatlah hibah. Ya, kita buat hibah, terus bagi apa semua sekali, supaya anak-anak perempuan kita ni, bila kita mati, dia adalah harta untuk diri dia. Ya. Jadi itulah nasihat saya. Ya. Kalau sebab memang anak perempuan ni kita tak boleh kata, ustaz kalau gitu saya nak tuntut atau pesaka, beri juga pada orang, tak boleh. Ustaz, tak, yang meninggal tu ayah, yang harta tu mak. Kalau mak tu maknanya sekarang ni mak hidup lagi, bagilah siap-siap lah masa hidup ni. Tapi tak boleh nak bagi sebab masih dalam loan salah satu daripada harta tu. So macam mana? Ayah tu dah meninggal loan. Ayah tak kena, bukan harta ayah, harta nama mak. Mak ni mana kalau mati esok buatlah surat. Hebah, ya. Tanya pun dia buat terus, surat hebah terus. Tu apa ni, kalau berlaku apa-apa, beritahu lawyer, rumah ni atau harta ni bagi pada anak sekian-sekian ni. Ya. Okay. Sebab boleh. Saya kena beritahu dia. Okey ustaz, terima kasih. Antara harta adalah rumah yang masih habis bayar tu. Bukan habis bayar, yang masih belum habis bayar. Perkataan belum tu tertinggal tu. Ya. Jadi saya jawab itu tadi. Okey, tak apa cikgu. Yang seterusnya, Rozi Siddiq, orang Islam bertelagah ambil orang bukan Islam sebagai pendamai apa benda. Ni bagus soalan ni, ya. Kita ni sebenarnya jangan kita ambil orang kafir sebagai pendamaian antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'min. Wahai orang yang beriman, janganlah orang beriman jangan mengambil orang kafir sebagai rakan, apalagi sebagai pendamaian, ya. Jadi saya tak bersetuju, ya, agama. Kemudian ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Itu juga Allah kata jangan ambil orang rakan karib kamu sebagai kawan, ya, orang kafir sebagai rakan karib kamu. Jadi orang kafir ni kita tak boleh lantik, ya? Sebab tu bila orang tanya Zakir Naik, siapa yang lebih bagus menjadi pemerintah? Orang yang kuat makan rasuah ataupun orang kafir yang amanah? Yang kata amanah. Zakir Naik kata tak, juga kata bahawa orang Islam. Yang bukanlah saya ni kempen politik, tak. Ni nak cerita, kalau ada video tu, mana nak cerita bahawa akidah ni satu benda yang kita tak boleh kita tak boleh kompromi. Kita tak boleh kompromi, ya. Jadi carilah orang Islam, ya. Cari orang Islam, ya. Jadi sebab tu hari ni kalau tuan-tuan tengok siapa yang menjadi polis dunia ini, Amerika. Tengoklah negara Islam macam mana. Satu persatu negara Islam habis, tapi orang kita tak ada pakai juga.
Orang Islam berkelahi sama sendiri. Ya. Bila pergi mesyuarat, dia kira duduk hotel yang mewah, tempat-tempat yang tu. Harta-harta orang Islam pun banyak. Ya. Jadi ini nak cerita bahawa kita tak boleh menjadi orang kafir ni sebagai pendamat. Cerita Ilyas, Ustaz, jika harta pusaka tak selesai bertahun-tahun lama sebab dilambatkan oleh waris, ada kesan tak kepada arwah dalam alam barzah tu? Ni ya. Yelah, orang yang dah mati dia dah terputus dah. Ya. Orang yang mati ni dia dah terputus segala-galanya dengan dunia ni. Ya. Cuma orang kata tadi kesian lah, maknanya sepatutnya orang mati ni dia meninggalkan segala-galanya di dunia ni supaya dia membantu kita orang yang ada di din. Jadi inilah benda yang maknanya masalah terkesan ni. Kalau benda yang tidak berkait dengan hak dia tak apa, tapi benda yang berkait dengan hak dia terkesan lah. Ya, macam mana yang berkait dengan hak? Contohnya hutang. Ni. Harta pusaka tak selesai bertahun sebab dilambatkan oleh waris. Hutang tak selesai. Akan memberi kesan lah pada si mati. Macam mana? Gini, katakanlah harta pusaka dia. Ya, ada tinggal 10 tahun. Tapi dia ni kontraktor. Tapi dia hutang dengan hardware, dia berhutang dengan projek kontraktor ni yang buat subkon dia ya, kontrak dia hutang tak bayar. Dia lah kena. Padahal dia dalam barzah tu dia masih lagi tergantung. Kalau dia buat amalan pun dia tak boleh pergi syurga. Sebab apa? Sebab dia hak dia ada lagi. Ataupun katakan ustaz dia bukan ada masalah tu, tapi harta pusaka dia ni masalahnya dia ada tak bayar lagi puasa, fidyah. Walaupun RM2 je satu hari. Alah RM30 ustaz 15 hari dia tinggal, tapi waris dia tak selesai. Sebab apa? Harta. Jadi dia pun terkesan di sana. Maknanya tengok kes by kes lah. Kalau ada yang masih lagi mempunyai kaitan kesan dengan si mati, maka si mati terkesan di dalam alam. Jadi sebab tu yang saya sebut pada tuan-tuan bila kita bincang dulu masalah harta pusaka dalam kitab-kitab antara kitab Sabilul Muhtadin, ulama-ulama ni dia kata kalau boleh bila seorang ayah, seorang adik-beradik, seorang suami mati tu, bila dia mati je tu kita kata bahawa hutang si fulan almarhum ini ditanggung oleh saya. Sampai tahap macam tu. Ada ulama kata begitu. Sebab apa? Sebab supaya si mati ni telah terlepas daripada segala tanggungjawab yang ada di dunia setelah dia meninggal dunia. Wallahu a'lam ya. Yang ketiga, seterusnya ialah macam mana nak bagi kesedaran pada saudara kita pentingnya urusan faraid disegerakan pada malam lepas kematian. Ini carilah orang-orang ya. Nak bagi kesedaran, cari orang-orang yang diyakini oleh para waris, ataupun orang yang disegani, ataupun orang yang dipercayai lah, yang dihormati, disegani ya oleh ahli waris ni. Ahli waris ni bukan payah sangat ya. Macam saya dulu ya, katakan bukanlah saya cerita saya bagus tak ya. Saya cerita bahawa mak saya ya. Jadi saya ada tok saya tu umur dah hampir 100 lah saya rasa ya. 100. Jadi tok saya ni dia ada adik-beradik, seorang lelaki, yang lain perempuan. Maknanya harta tu tak berlegar dah. Mak atas tak ada dah. Ayah atas tak ada dah. Harta ni hanya berlegar di sekitar anak-anak dia saja. Seorang lelaki dan bakinya perempuan. Ya. Jadi tak ada masalah. Saya cakap malam tu, terus saya cakap ni. Jadi sebab dia tahu, dia orang pun tahu. Ya. Sebabnya maknanya saya ni ustaz dan sebagainya. Jadi dia orang pun memang banyak benda pun dia rujuk pada saya. Alhamdulillah senang. Ya. Jadi kita carilah orang yang boleh. Ya. Kadang-kadang betul ya, saya setuju dengan Puan Sarina tadi. Kadang-kadang masyarakat kita ni masih lagi, tak payahlah nak cerita harta pusaka, berebut dah apa orang tu baru lagi meninggal. Dah, bukan masalah tu. Masalah kita kesian sekiranya pelaku perkara-perkara yang berkaitan dengan hak si mati, maka kalau si mati tadi berhutang, ya, dia tidak akan masuk syurga, tuan-tuan. Ya, ini hadis sahih. Ya. Hadis sahih di mana diceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bercerita bahawa orang syuhada, orang yang mati syahid pada jalan Allah ni, dia akan masuk syurga, dia duduk dalam tempat burung hijau, dia akan mengelilingi. Kemudian ada Jibril datang pada Rasulullah SAW kata, buat melainkan orang yang berhutang. Jadi maknanya pastikan bahawa kita dapat memberi keyakinan. Kalau kita tak rasa kita tak boleh, carilah ustaz-ustaz atau imam yang dapat memberi kesedaran kepada pihak waris ini supaya menyegerakan
apa kata ni, pengagihan satu persatu ya. Saya rasa ada soalan lain tak ada dah ya? Siapa-siapa ada soalan lagi? Kita dah pukul 10 suku ya. Ya. Mungkin Ya, ada orang nak mengacau Melo, nak ngambil biskut. Memang dah. Memang dah, Doktor. Yelah, ya, faham sangat kita berehat juga. Keren juga tekuk ni. Ya. Ada satu lagi, Doktor, gaya ni soalan tu. Kita tengok slide ya. Kalau kita ikrar nak tanggung hutang si mati, itu bagusnya. Kita tak jelaskan hutang, kita tak jelaskan hutang apa. Bolehlah ke sedekah yang diberi kita, niat sedekah dari si mati dapat tolong bayar hutang. Macam mana ni? Kita tak jelas hutang apa. Boleh tak sedekah yang diberi kita, niat sedekah dari si mati dapat tolong. Hutang ni dia bukannya sedekah. Ustaz, gini Ustaz. Ustaz, macam ni, kita sedekah tapi kita buat sedekah tapi kita niat kalau sedekah ni pahalanya ada, sampaikan kepada si mati sebagai sedekah dia untuk dia bayar hutang. Macam tu. Saya ni sedekah dia untuk dia bayar hutang. Hutang ni bukan dia, hak orang lain. Tapi kita tak tahu hutang dia. Tapi kononnya kita nak bayar bagi pihak dia. Kalau kita tak tahu tadi, maknanya nak buat macam mana? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maknanya Allah tidak memberatkan seorang atau melainkan usaha dia. Kita tak tahu nak buat macam mana. Jadi tak apalah kalau kita nak sedekah tu, sedekah niatkan pahala tu diberikan kepada si mati. Mudah-mudahan Allah meringankan beban dia. Untuk cikgu tak perlu risau kalau kita tak tahu, itu serah pada Allah SWT. Yang bukan kesengajaan kita waris yang masih hidup ni. Jangan risau. Allah tu dia tidak memberatkan kepada kita melainkan benda yang kita mampu saja. Tak apa Ustaz, saya di luar ni terima delivery ni Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih semua, hingga berjumpa di lain masa dan ketika. Mudah-mudahan diberi rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Ramai juga yang follow kita ini ada 89 ya. Kadang-kadang ada 91, ada 90. Jadi maknanya tak kurang lah daripada jumlah-jumlah yang sebelum ni. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doktor. Ada lebih kurang, kita hari ni ada lebih kurang 1 orang, Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Doktor. Sama-sama, Doktor. Terima kasih atas syarahan, Doktor. Itu perhatian semua. Kita mungkin tak payah keluar dulu daripada link sekarang ni. Kita cuba untuk teruskan link ni untuk sesi kedua ni. Boleh